Penyesalan seorang isteri untuk part yang kedua. Cerita dari Bunga. Ingat lagi tak tentang aku dengan si Kumbang dan juga Toge? Terima kasih untuk semua komen pada video aku sebelum ni. Ramai yang minta aku berpisah. Sebelum kita mengalami, memang senang untuk kita bercakap. Berpisah tu bagi aku bukan perkara yang senang dan tak semestinya bila kita berpisah, kita akan dapat pasangan yang lebih baik. Mungkin juga sebaliknya. Bercerai secara fasad pun bukan senang. Ada yang ambil masa berbulan naik turun mahkamah. Aku bercakap bukan sebab sayang, tapi itulah hakikatnya. Apa-apa pun aku sekarang hanya hidup mengikut takdir Allah. Sebab bertemu dan berpisah itu juga ditetapkan oleh Allah. Dan syurga tu mahal. Mungkin kerana aku banyak dosa, Allah uji aku dengan suami macam ni supaya dapat hapuskan dosa-dosa kecil aku. Minggu lepas, aku ajak suami pergi jalan. Aku cuma nak hidup macam pasangan suami isteri normal yang lain. Tapi si Kumbang berkeras tak nak. Aku dah bersiap pun dia masih tak nak ikut. Kesimpulannya, aku capai kunci kereta, aku keluar menuju ke Melaka. Aku cuma parking kereta tepi laut sambil meraung puas-puas dalam kereta untuk lepaskan apa yang terpendam dalam hati. Sakit, kecewa, macam-macam aku rasa. Alasan kenapa si Kumbang ni tak nak teman aku sebab dia dah janji nak keluar main snooker dengan kawan dia. Aku rasa macam aku ni tak penting dalam hidup dia, langsung tak penting. Aku call kawan aku, cerita semua benda. Kawan aku sendiri terkejut. Sebabnya, dekat luar, kami nampak seolah-olah seperti pasangan yang bahagia. Rupanya ada kisah yang terlipat rapi. Paling kawan aku tak percaya, yang Kumbang ni pernah angkat tangan kat aku. Sebab, Kumbang ni kalau orang tengok dari luaran dia, dia nampak seperti lelaki yang baik. Lemah lembut, penyayang. Tapi orang tak tahu sebaliknya. So, kawan aku bagi nasihat supaya aku luah semua benda yang aku rasa tu. Dan dia minta aku fikirlah keputusan yang baik untuk aku sendiri. Setelah puas aku nangis, aku pun voice note dekat si Kumbang. Aku luah semua benda yang aku rasa, semua yang aku hadap. Aku cerita semua perangai buruk bagi dia sedar sikit. Voice note aku tu makan masa sampai 20 minit sebab memang aku betul-betul luah dalam keadaan aku teresak-esak menangis. Dan untuk voice yang terakhir, aku cakap, aku dah tawar hati. Kalau perempuan lain, dah cari dah lelaki untuk teman. Tapi aku tetap setia. Cuma sekarang aku dah sedar, setia aku tak ada makna. Aku cakap kat dia, next week ambil sehari cuti. Kita pergi mahkamah, settlekan perceraian. Aku nyatakan nak berpisah secara fast track sebab aku nak urusan yang lebih cepat selesai. Malam tu memang aku lepaskan semua yang terpendam dalam hati. Aku cerita semua perangai Toge yang dia tak perasan. Pendek kata memang semua benda aku ungkit. Nak tahu tak Kumbang balas apa? Dia blue tickkan je aku. 2 jam aku tunggu untuk dia reply message aku ataupun call untuk pujuk ataupun apalah kan. Tapi tak ada. Aku habiskan masa dekat tepi pantai tu sehingga subuh. Aku balik rumah dan tidur. Start hari tu semua berubah sedikit demi sedikit. Aku berubah dan Kumbang pun sama. Kumbang lebih ambil perhatian tentang rumah. Pinggan mangkuk dibasuh, baju disidai, toilet dicuci, lantai di vacuum. Tanpa disuruh ya. Aku dah mula pelik dah. Buang terbiar apa dia ni? Ataupun dia happy ke bila aku minta berpisah? 3 hari aku bagi silent treatment dekat dia. Bila dia bersuara pun aku sekadar angguk dan geleng. Aku makan pun sorang-sorang dalam bilik. Aku habiskan masa aku dengan telefon je. Sampailah terkeluar dari mulut si Kumbang ni, dia cakap dia sunyi. Masa tu aku tersenyum puas dalam hati. Baru dia rasa apa yang aku rasa. Aku cuma balas, pergilah main phone tu. Sebelum ni elok je kan spend time dengan phone tu. Si Kumbang ni terus keluar dari bilik. Ya, aku tahu. Aku tahu mesti aku banyak dosa dengan si Kumbang. Isteri mana tak nak syurga? Cuma kita hanyalah isteri yang biasa, yang punya hati dan perasaan. Di mesej aku pun aku hanya balas, okay. Oh, gitu je lah. Balik kerja pun kalau dia tengok video apa-apa yang menarik, semua dia akan ajak aku tengok sekali. Tapi aku memberikan reaksi acuh tak acuh je. Selepas beberapa hari, kami ada pulang ke kampung Kumbang. Aku cakap lah aku tak nak ikut. Tapi dia paksa. Aku letakkan syarat yang aku tak nak dengar pasal si Toge tu. Sebab aku tahu si Toge ni, kalau kita orang balik je kampung, start lah dia susun jadual bila nak jumpa anak bagai. Kalau boleh hari-harilah nak suruh jumpa anak dia tu. Kumbang cakap, okey. Dan Kumbang cakap yang kalau ada masa baru nak pergi jumpa anak. Kalau tak payah jumpa. Sampai dekat kampung, tak nyempat-nyempat je. Kumbang ni buatlah status dah sampai kampung. Kemudian si Toge pun reply, pukul berapa nak jumpa anak? Kumbang tak reply. Kami berehat sekejap. Tengah hari macam tu, Kumbang ajak aku keluar jalan-jalan. Pergi laut lah, bergambar semua tu. Kumbang masukkan gambar kami berjalan tu dalam social media dia. Dan cuba teka apa yang jadi. Si Toge tu meroyan Dia kata, pergi berjalan boleh, datang jumpa anak tak boleh. Kemudian Kumbang reply message dia,
Yang kalut sangat tu kenapa? Ada masa aku pergilah jumpa anak. Bukannya aku nak balik lagi. Lepas tu aku tak tahu lagi lah apa yang diorang berbalas mesej sebab Kumbang padam. Aku tanya kenapa padam. Dia cuma jawab malas layan. Esoknya awal-awal pagi Kumbang ajak aku pergi pasar dan dia buatlah status kami pergi pasar. Si Togi macam biasalah. Dia reply juga status tu. Katanya, anak dah siap mandi. Nak datang jumpa tak? Kemudian Kumbang reply, setengah jam lagi sampai. Dan Togi siap pesan lagi ya, jangan bawa aku. Tapi Kumbang balas, kalau banyak-banyak songeh tak payah jumpa anak, senang. Lepas tu mulalah si Togi ni bebel macam-macam. Tapi Kumbang belutikkan aja. Dan akhirnya Togi cakap, datang je lah sebab dah janji dengan anak kan. Masa pergi jumpa anak tu, aku duduk dalam kereta. Malas aku nak sakitkan otak. Tapi aku ada belikan juga oleh-oleh untuk anak. Seronok dia. Balik je dari tu, aku ingat tak ada dah lah kan benda yang berbangkit. Rupanya ada lagi. Si Togi ni siap mesej Kumbang. Dia cakap, sebab tu aku tak suka kau bawa bini kau. Duduk je dalam kereta tu. Belagak sangat dia tu. Lepas tu sibuk nak ajak balik awal. Tak puas anak nak jumpa ayah dia. Masa aku baca ni, aku berangin Aku baca senyap-senyap. Sebab aku tahu password dia pun senyap-senyap juga. Lepas aku baca tu, aku diam je. Aku terus tidur. Esoknya bila Kumbang keluar tebang pokok belakang rumah, waktu tu lah aku ambil peluang nak baca mesej si Togi ni. Okay, aku baca. Si Kumbang balas, kau ni tak puas hati dengan bini aku, kenapa? Ada je yang tak kena. Semalam kau yang cakap boyfriend kau nak datang bawa kau dengan anak berjalan. Sebab tu lah aku balik awal. Kenapa pula kau nak salahkan bini aku? Dan chat tu habis kat situ. Aku tak pasti sama ada Kumbang ada padam atau Togi yang tak reply. Waktu dekat kampung tu, dapatlah aku rasa kebahagiaan yang aku dah lama tak dapat sebelum ni. Kumbang banyak habiskan masa dengan aku, bawa aku berjalan. Kumbang ni memang gaji dia tak banyak, tak sampai 2,000 pun. Dapat gaji pun memang 100% dia akan serahkan dekat aku. Tapi iyalah, kos hidup sekarang mana cukup dengan pendapatan banyak tu. Sebab tu aku cakap, aku tak kisah hidup susah senang dengan Kumbang. Cuma aku nak dihargai. Hari kami nak pulang ke ibu kota tu, si Togi ni mesej minta duit dengan Kumbang. Kumbang pun terus cakap, tak ada duit. Togi ni meroyan lah. Saya cakap lagi, pergi berjalan ada duit, nak bagi anak tak ada duit pula. Nafkah bulan tu dah settle dah sebenarnya. Dia minta duit untuk beli mainan anak, okay? Mainan yang anak diminta harga 100 lebih. Dia siap cakap, itu tanggungjawab ayah. Tapi ayah tak tahu tanggungjawab, tak tahu dosa pahala. Dan Kumbang cuma balas, aku pergi berjalan pun tumpan duit bini aku. Bukan duit aku. Aku senang pun sebab bini aku. Takkan bini aku pula nak kena tanggung anak tu. Nafkah yang aku bagi tu dah ikut mahkamah dah, ikut kemampuan aku dah. Ada lebih aku bagi lebih. Ada lagi lah si Togi tu bebel. Dah malas aku nak tulis kat sini. Aku pun heran. Aku ni yang mental ke? Dia yang mental. Cerita tentang Togi ni memang boleh membuatkan aku naik darah tinggi Togi ni kaki suka aku juga tau. Dia block aku kat semua social media. Lepas tu discording aku pakai account member. Update pasal aku macam-macam kat social media. Konon-konon tersakiti lah sangat. Padahal aku tak ambil tahu pun hal dia. Okeylah, itu saja untuk kali ni. Cerita yang bertajuk penyesalan seorang isteri.